So, hari ni kita nak belajar transistor. Jadi kan untuk transistor ni sebelum kita start ada beberapa perkara. Okay, sebelum kita start ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Okay, ada beberapa perkara yang cikgu kena terangkan dulu, barulah dia make sense bila kita belajar dalam yang apa, switch automatic tu. Okay, so first sekali, okay, bayangkan transistor ni dia macam jambatan gitu. Okay, bayangkan transistor ni macam jambatan. Okay, dia kena ada arus dekat sini. Okay, dia kena ada, macam mana nak cakap Okay, macam ni. Contoh, katakanlah ni korang. Okay, katakanlah ni korang. Lepas tu kan, jambatan ni tak ada. Boleh lalu ke tak boleh lalu? Boleh masuk ke tak boleh masuk dekat dalam ni? Tak boleh masuk. Okay, kalau tak ada jambatan tak bolehlah masuk kan. Itu point dia. Jadi sekarang ni korang kena bayangkan yang ini base current ni, yang ini dia adalah umpama jambatan. Okay, hold dulu tau. Dia macam tak make sense tapi kejap lagi benda ni akan make sense. Okay, terima dulu bahawa benda ni macam jambatan. Dia kena ada baru boleh lalu. Okay, maksudnya sekarang ni base B ni adalah base. Okay, ataupun tapak. Okay, base ataupun tapak ni kena ada. Okay, barulah boleh arus daripada sini mengalir. Jadi kalau tak ada base tak boleh mengalir. Cikgu ulang balik, base ataupun tapak ni umpama jambatan dalam ni. Okey, ada orang, kalau korang datang daripada sini, kalaulah jambatan ni tak ada, tak boleh lalu sini. Okey, tapi kalau jambatan ni ada, baru boleh lalu. Okey, so kita still nak belajar transistor, tiba belajar pasal jambatan pula kan? Tak, kita still belajar pasal transistor. Tapi tu adalah point pertama dia. Okey, point kedua dia. Okey, point kedua dia adalah kejap lagi cikgu bagi tahu. Okay, so sekarang ni barulah kita nak tengok. Ada. Belum lagi, belum call. Belum. Okay, so sekarang ni kegunaan transistor sebagai switch automatic. Use of transistor as an automatic switch. So kita ada dua. Light control switch dengan heat control switch. Okay, korang tahu tak, korang perasan tak dekat depan rumah korang, tiba depan rumah korang, lampu jalan. Okay, lampu jalan, waktu dekat-dekat nak malam, petang, dekat-dekat nak petang, nak malam tu kan, tiba-tiba ada lampu dia on sendiri. Okay, waktu pagi pula dia akan off sendiri. Okay, ke ada orang datang dan tutup buka satu-satu lampu tu? Okay, kalau korang perasan, ada orang datang buka tutup ke ataupun memang dia automatik? Okay, dia auto kan, dia automatik. Macam mana dia boleh automatik? Sebab ada sistem ni. Okay, sebab ada sistem ini. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk yang pertama dulu penggunaan transistor sebagai switch automatik, tapi yang pertama dulu light control switch. Cerita pasal lampu korang tadi itulah. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, benda ni ada dua cara korang nak hafal. Satu create cerita, satu lagi adalah hafal je lah. Okay, ni nama dia perintah peka cahaya. Light dependent resistor atau perintah peka cahaya. Okay, waktu terang rintangan kurang. Waktu gelap rintangan tinggi. Cikgu ulang, waktu gelap rintangan tinggi, waktu terang rintangan rendah. Okay, kalau nak ingat ataupun kalau nak hafal, bayangkan, okay, bayangkan alat ni, dia suka sangat dekat cahaya. Bayangkan alat ni, dia suka dekat cahaya, dia suka dekat terang. Jadi bila kita suka something, kita resist ke tak resist? Kita halang ke tak halang perkara tu berlaku? Kalau kita suka sesuatu, kita halang ke tak halang? Korang rasalah. Bila korang suka sesuatu, korang halang ke tak halang perkara tu berlaku? Kan kita tak halang kan? So tak halang maksudnya rintangan rendah lah, tak ada rintangan sebab rintangan ni tujuan dia halang. Okay, jadi waktu terang cahaya banyak so dia happy, wah bila dia suka dia tak halang lah. Okay, tapi dalam keadaan gelap, okay alamak dia tak suka keadaan sekeliling yang gelap so dia macam alah stress.
So dia tak suka. Bila dia tak suka, dia akan halanglah so rintangan tinggi. Okay, so boleh hafal cara tu atau ingat je lah, bila terang rintangan rendah, bila gelap rintangan tinggi. Okay, setakat ni ada soalan? Okay, so sekarang mari kita tengok yang seterusnya apa yang berlaku. Tiba terus karangan. Yes, macam inilah rupa dia. Okay, cuba tengok dekat sini. Okay, ini ada bateri. Okay, ini ada bateri. Sepatutnya kalau ada bateri, lampu ni menyala lah. Betul tak? Logiknya ada bateri, lampu menyala lah. Apa masalahnya? Tapi ingat tak tadi cikgu cakap pasal jambatan? Okay, ini adalah jambatan. Kalau dia ni tak ada, boleh tak arus mengalir? Kalau dia ni tak ada, boleh ke tak boleh arus mengalir? Ingat dia adalah jambatan. So bila dia tak ada, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Itulah poin pertama tadi, yang pasal jambatan tu. Okay, jangan risau kalau rasa macam ragu-ragu sebab hari ni benda ni je yang kita buat. Ulang berkali-kali, Okay, alright, cikgu padam dulu. Okay, sekarang ini adalah kita punya LDR tadi ataupun bahasa Melayu dia adalah PPC. Yes, sekali. Kita akan buat thermistor sekali. Okay. So LDR ataupun PPC LDR ni adalah light dependent resistor, versi bahasa Inggeris, PPC tu bahasa Melayu. Okay, so sekarang ni dalam keadaan gelap. Ingat, dia suka ke tak suka gelap tadi? Dia suka ke tak suka keadaan gelap? Okay, yang dia suka adalah keadaan yang terang. Okay, dia tak suka keadaan yang gelap. So sekarang ni bila dia tak suka, rintangan akan naik ke turun? Dia tak ada beza. Okay, itulah poinnya. Rintangan akan naik, settle. Okay. Dalam keadaan gelap, rintang pekercahaya akan menyebabkan akan mempunyai rintangan yang tinggi. Okay. Korang dalam exam janganlah pula tulis dia tak suka cahaya apa semua tu. Itu cerita nak bagi kita faham dan ingat. Okay, dalam exam ayat dia gini, tapi macam mana nak ingat? Okay, so korang cerita kat diri sendiri. Anyway, R tadi tinggi. Korang, formula V sama dengan I darab dengan R. Tiba chapter elektrik kan, tapi berkait lah. So bila R bertambah, apa jadi pada V? Okay, so kalau siapa tak tahu, kena tahulah bila dalam keadaan macam ni, V dan R ni adalah directly proportional. V adalah directly proportional dengan R. So kalau formula gini, bila R bertambah, V pun bertambah juga. Okay, nanti cikgu share something kat dalam group pasal benda ni. Macam mana nak tahu siapa bertambah, siapa berkurang. Okay, tapi point dia adalah bila R bertambah, V pun akan bertambah. Okay, so sekarang ni, cerita kedua. Okay, cerita kedua. Dia macam lompat-lompat sikit tapi try untuk fokus dan follow. Okay, sekarang ni kita ada satu benda yang dia panggil voltan minimum. Okay, voltan minimum dekat sini. Antara sini dengan sini. Dekat sini ada voltan minimum. Okay, voltan minimum ni untuk arus mengalir, voltan tu kena lebih daripada benda ni. Okay, voltan ni katakanlah contoh, katakanlah voltan minimum untuk arus mengalir adalah 5 volt. Jadi dekat sini V dia kena lebih daripada 5 baru boleh mengalir. Okay, kena lebih daripada 5 baru boleh mengalir. Contohlah, katakanlah kat sini 4V. Boleh ke tak boleh mengalir? Minimum kena ada 5 tapi kita ada 4. Boleh ke tak boleh mengalir? Tak boleh kan? Jadi lampu tak menyala. Okay, jadi sekarang ni kalau, just in case lah, kalau ada yang sangkut, korang bayangkan VPE ni macam tiket nak masuk. Tiket nak masuk something. Harga tiket. So katakanlah harga tiket dia adalah 5V, awak ada 4 je. Mana cukup duit nak masuk? Tak boleh lah masuk, tak lepas lah.
Okay, tapi kalau awak ada RM14, lepas kan? So bolehlah mengalir. Macam tu cerita dia. Okay, jadi berbalik kepada cerita tadi, macam cikgu kata dia lompat-lompat sikit tapi semuanya berkaitan. So sekarang ni V sama dengan IR, bila R bertambah, V akan bertambah. Jadi sekarang ni V sini tinggi lah. So bila dia tinggi sampai satu tahap, tinggi dia tu lebih daripada VBE ni. Okay, maksudnya sekarang ni V yang dekat sini lebih tinggi. So katakanlah ni 5V tadi kan, katakanlah ni sekarang 10V. Lebih kan? So bila lebih, itu yang kita kata IB akan mengalir. So I ni adalah arus, current. B adalah base. Bahasa Melayu dia adalah tapak. So ni simbol lah sebenarnya. So bila kita kata IB mengalir, arus tapak mengalir. Kenapa nama dia arus tapak? Sebab sini litar tapak. Okay, jadi sekarang ni IB akan mengalir. Jadi adalah mengalir kat sini. Jadi jambatan ni ada. Jadi kalau ada jambatan, arus boleh mengalir ke tak boleh mengalir? Yang dekat sini tadi. Boleh ke tak boleh lalu? Jambatan ada. Okay. So sekarang ni bila boleh mengalir, maksudnya sekarang ni lampu akan menyala lah. Tu point dia. Okay, lampu akan menyala. Okay. So sekarang cikgu akan padam kejap. Tulisan still ada. Tulisan yang ni still ada. Cikgu cuma padam contek-contek je. Nak bagi korang tengok sendiri. Okay, cikgu bagi masa lah. Kod-kod ada siapa-siapa nak type soalan ke? Boleh tengok dulu. Kalau tak ada soalan pun boleh bagi tahu. Boleh kita proceed. Okay, dah Okay, so berbalik kepada transistor tu yang mana? Transistor tu yang bulat ni dekat tengah-tengah ni. Inilah dia transistor. Transistor yang bulat kat tengah-tengah ni. Okay, ada kawan kita tanya macam mana nak tahu letak bawah ke letak atas. Okay, sebab tu korang kena faham benda ni. Nak hafal boleh tapi banyak sangat situasi yang awak kena hafal. Okay, nak hafal boleh tapi banyak sangat. Jadi try untuk fahamkan dulu. Nanti kalau nak try faham tak dapat juga, okay nanti baru hafal. Tapi first choice sentiasa faham dulu. Okay, so sekarang cikgu padam kejap. IC flow in the collector circuit, maksudnya sekarang kat sini kan arus dekat sini dia mengalir, ni nama dia litar pengumpul. So dia macam ni tau. Kejap C tu adalah collector sebab kita skip intro. Kita skip intro transistor. So dia macam itulah. So C tu adalah collector. Okay. B tadi adalah base. Okay. E adalah emitter. Tak kisahlah. Tapi point dia adalah I adalah current. Arus. Okay, jadi bila dia tulis IC maksudnya current tapi collector. So collector current. IC, C tu adalah pengumpul. Jadi arus pengumpul. Jadi arus pengumpul dia mengalirlah dalam litar pengumpul. Itu yang cikgu kata tadi. Dia boleh lalu ke tak boleh lalu? Boleh. Jadi bila dia boleh lalu, itulah yang dia mengalir tu. Okay, so kenapa nak kena ada R ni? Betul, kawan kita tanya kenapa nak kena ada R ni? Sebab, okay, cerita dia macam ni. Kalau awak tak ada R, okay, bayangkanlah cikgu padam kat sini, kalau tak ada R. Kalau tak ada R, sekejap Kalau tak ada R, okay, katakanlah ni 10V kan? Okay, katakanlah ni 10V,
sampai bila-bila pun benda ni adalah 10V. Okay, dia tak akan berubah. So tujuan ada R tu adalah supaya kita boleh adjust benda ni. Okay, kita boleh adjust V dia nak tinggi ke nak rendah, macam tu lah. Okay, so sekarang ni point R ni adalah untuk pecahkan daripada 10 volt ni kepada dua nilai. Okay, contoh, katakanlah V dekat sini 4V. Ni 4V, total semua adalah 10, berapa V dekat atas? Okay, dia akan jadi 6V. Jadi sekarang ni bila benda ni turun, benda ni akan naik. Bila benda ni naik, benda ni akan turun. Kalau dia terus tak ada, benda ni akan forever 10V. So tak ada function lah, dia tak boleh lah nak automatic. Sebab dia sentiasa terbuka. Okay, so itu adalah function R. Nanti waktu tengok trimester lagi faham kot pasal R tu. Okay, so sekali lagi dekat sini. First, waktu gelap, waktu gelap dia tak suka. So bila dia tak suka, R dia tinggi. So according to V sama dengan IR, bila R tinggi, V pun akan tinggi. V mana yang tinggi? VLDR lah. Dia naik sampai satu tahap dia lebih daripada minimum. Bila dia lebih daripada minimum, maksudnya benda ni lepas lah. Kiranya current boleh flow lah. Okay, sebab syarat dia adalah dia perlukan minimum. Okay, dia akan mengalir. So bila dia mengalir, ada jambatan lah macam kita cakap tu. So arus ni boleh mengalir. So bila arus ni boleh mengalir, adalah lampu menyala lah. Okay, itu sebabnya bila gelap dia menyala. Okay, sekarang cikgu tukar situasi jap. Mungkin boleh nampak lebih kalau kita kalau kita tengok dua-dua situasi. Nah, padam terus. Padam terus tak nampak pula kan? Sabar jap. Okay, so kita start balik Sekarang ni katakanlah waktu siang. Okay korang, lampu dekat luar rumah, lampu jalan, waktu siang on ke off? Berdasarkan pemerhatian anda. Okay, lampu jalan, on ke off siang-siang? Off kan? Okay, betul lah off. Kenapa dia off? Ni lah dia sebabnya. Tengok waktu siang, dia LDR tadi, dia suka cahaya kan? So apa jadi dekat R? LDR atau PPC ni, dia suka cahaya. So bila kita suka something, kita tak halang. Jadi R dia tinggi ke rendah? Okay, so kita tak halang. So bila kita tak halang, R dia adalah rendah. Okay, so V sama dengan IR. So kalau R rendah, apa jadi dekat V? Okay, so V akan rendah juga. Jadi VLDR rendah. Okay, so bila dia V dia makin lama makin rendah, sampai satu tahap dia tak lepas tau. Maksudnya katakanlah ni tadi VBE ni minimum tadi kekononnya adalah 5V kan. Benda ni mula-mula lepas lah, waktu malam dia lepas. Tiba-tiba waktu siang makin lama makin rendah, tiba-tiba sekarang dia 3V. Melebihi ke tak melebihi minimum voltage? Okay, tak melebihi lah kan. So kalau dia tak melebihi, IB tu, arus tapak ni, mengalir ke tak mengalir? Base current ni flow ke tak flow? Tak flow lah. So tak flow. Campur-campur bahasa cikgu. Nanti korang tengoklah nota elok-elok tau. Okay, so dia tak flow. Bila dia tak flow, tu yang kita cakap. Okay, transistor tak on lah. Jambatan tak ada. So kalau dah transistor tak on, okay ni kan jambatan. Transistor tak on, boleh ke tak boleh ni mengalir ni? IC ni adalah arus pengumpul. Boleh mengalir ke tak boleh ni, tak ada jambatan ni.
Tak boleh. Tak mengalir. Lepas tu kalau dah tak mengalir apa jadi kat lampu? Itulah dia. Off. Sebab tu waktu siang lampu tak menyala. Okay. So itulah dia ceritanya kat benda ni. Okay, sekali lagi cikgu nak cakap, dia nampak macam point dia banyak. Tapi kalau awak faham setiap satu line tu, dia make sense tau. Dia macam ada cerita. Okay, lepas ni apa jadi apa? Okay, lepas ni jadi apa? Dalam exam gambar mesti dibagi. Okay, mesti dibagi. Paling tidak pun dia akan macam okay nak letak mana benda ni. Kat atas ke kat bawah macam tu. Okay. So untuk menjawab soalan kawan kita tadi, kawan kita tanya macam mana nak tahu LDR ni nak letak kat atas ke kat bawah. Okay, kalaulah kita nak menyalakan dia. Okay, kalau kita nak menyala dia waktu siang. Kalau nak menyala siang, letak kat atas. Dia terbalik dengan benda ni. Nampak tak yang ni? Sekejap seminit. Sekarang ni dia kat bawah kan? Sekarang ni dia kat bawah. Siang dia off. Malam dia on. Okay. Kalau kita nak terbalik, maksudnya kita letak dia kat atas. Bila kita letak dia dekat atas, siang dia on. Malam off. Okay. Sebab tu jangan macam hafal, oh LDR sentiasa kat bawah. Kan tiba-tiba soalan kata, okay dia nak malam yang off. Dah ke atas. Okay. Right, so ada kawan kita tanya pasal, ada dua orang tanya pasal perbezaan antara NPN dengan PNP. Setakat ni untuk yang ni sahaja, dapat ke? Untuk yang ni dulu. Okay, 1 sampai 8 lah. Kat mana kita? 1 tak faham, 8 faham. Kat mana kita? Cikgu just nak cakap something tau yang cikgu terangkan ni. Kalau perasan ayat ni ikut suka hati cikgu je. Ada jambatan lah, ada tu lah, ada ni lah. So ini just nak bagi faham dia punya cerita. Okay, nanti kena juga tengok balik nota ke, buku teks ke. Okay, untuk pastikan ayat korang betul. Sekali lagi nak tanya 1 sampai 8, 1 tak faham, 8 faham, kat mana kita? Dia tanya bukan tanya saja. Okay, so sekarang ni ada kawan kita tanya pasal PNP dengan NPN tadi kan. Okay, so sekarang ni arrow dia keluar macam ni. PNP dengan NPN dari segi bentuk dia dua je beza. Okay, sekarang ni arrow dia macam ni. Ini nama dia NPN. Okay, kalau macam ni adalah PNP. Jadi apa beza dia? Beza dia adalah ni lah bateri ni. So contoh dalam kes ni nampak tak? Korang bayangkan macam ni lah, nampak tak? Dia punya aliran lebih kurang macam ni. Kan arus keluar daripada sini yang positif kan, dia lalu macam ni. Ni bolehlah NPN. Okay, tapi kalau tiba-tiba macam ni, okay, arus kena datang daripada sini pula. Nampak tak dia punya flow? Follow dia punya arrow yang ada kat sini. Jadi kalau korang nak letak macam ni NPN kan, so NPN positif kena kat sini. Okay, tapi kalau PNP positif kena kat sini. Okay, itu jelas secara ringkas. Kita tak pergi dalam sangat pun kalau pasal NPN dengan PNP. Okay, so ada kawan kita tanya pasal letak dekat atas masa siang. Okay tak, point dia macam ni je. Benda ni kalau letak dekat bawah, waktu malam dia akan menyala lampu. Kiranya lampu akan menyala waktu malam. Okay, tapi kalau tiba-tiba tukar benda ni dekat atas.
Okay, tukar benda ni letak dekat atas. Lampu ni waktu siang yang akan menyala. Itu je point dia. Okay, kalau tiba-tiba soalan kata letak nak pastikan lampu menyala waktu siang, letaklah benda ni dekat atas. Tukar tempat dengan R. Tapi kalau nak dia menyala waktu malam, letak dekat bawah. Kenapa kalau tukar jadi terbalik? Sebab, okay, kita lukis kat sini. Contoh, katakanlah benda ni dekat siang. Okay, kejap Sekejap, ni R biasa, ni R biasa. Okay, so waktu siang. Okay, asal-asal tadi kita belajar gelap waktu malam, dia on kan? Okay, sekarang ni cuba kita buat dalam kes ni. Okay, so sekarang ni dalam kes ni cuba kita bayangkan, kejap ada orang tanya soalan panjang kena baca. But both PNP and NPN can be used, okay, to amplify voltage. Both PNP and NPN can be used to amplify voltage. Okay, if you read again, okay, the whole function of transistor itself is to amplify voltage. It doesn't have to be PNP or NPN. Okay, it can be both. It's just that the way you arrange the terminal of the battery. Okay, so it's not just PNP or just NPN that is used to amplify voltage. Either one is fine, as long as you make sure the terminal match. Okay, both example is shown in the textbook, I think. So you can look that again. Okay, so berbalik kepada point ni. Apa tadi? Okay, waktu gelap. So waktu gelap, apa jadi dekat R? Sekejap kita padam. Apa jadi dekat R LDR? Waktu gelap, apa jadi dekat R LDR? Kita buat benda yang sama tapi kali ni cikgu letak LDR ke atas. Waktu gelap, apa jadi pada resistance of the LDR? Okay, so waktu gelap resistance dia adalah tinggi lah kan, sebab dah tulis pun kat sini resistance dia adalah tinggi. Okay, again V sama dengan IR, kalau R bertambah apa jadi dekat V? Dia nampak macam ulang tapi dia tak ulang tau. Cuba jawab. Okay, so sekarang ni bila R bertambah, V akan bertambah kan? Tapi korang kena faham yang bertambah dia adalah VLDR. Nampak tak? V kat sini yang bertambah. Okay, so katakanlah kat sini 10V. Katakanlah kat sini 10V. Okay, so sekarang ni V kat sini tinggi. Katakan kat sini 7V. Tadi kan kita kata VBE adalah 5V. Okay, sekarang cikgu nak tanya berapa V dekat bawah? Okay, kat bawah 3V kan. So sekarang ni lepas ke tak lepas? Lebih ke tak lebih daripada minimum voltage? Okay, tak lepas kan? So tak menyala lah, nampak tak? Sekarang ni kita still cakap pasal gelap. Okay, tapi disebabkan voltan tinggi tu dekat atas. Dia dah bawa dah voltage tinggi ke atas, jadi kat bawah tinggal rendah. Padahal yang kita nak lebih daripada VBE tu adalah yang kat bawah. Okay, so itulah reason dia kenapa dia terbalik. Dah, cikgu menjawab soalan kawan kita kenapa dia terbalik. Okay, kalau korang nak soalan korang dijawab, tanyalah soalannya. Okay, so anyway, itulah cerita dia, itulah reason dia. Tak, dia ada kawan kita tanya apa maksud high IC flow. Tak, dia just macam kalau korang tulis IC flow saja pun okey je. High tu sebab nak cakap voltan ni tinggi. Tu je, dia macam kalau tak tulis pun tak apa. Cuma kalau ikut buku test dia cakap lah current yang flow kat sini adalah tinggi. High tu just nak cakap current yang flow tu tinggi.
Okay. Lepas tu kawan kita tanya lagi, selalu dia bagi ke value R dengan LDR tu? Yes, dia akan bagi. Dia akan bagi something. Sebab kalau korang tengok dalam teks kan ada formula kan untuk calculation, dia mesti bagi something. Sama ada dia bagi volt ataupun dia bagi resistance, tapi dia akan bagilah benda tu. Okay, yang nak melebihi voltan minimum tu kena tengok yang bawah. Yes, kena tengok kat bawah. Tak kisahlah LDR ke atas ke LDR kat bawah ke. Yang penting voltan tapak. Yang penting voltan tapak. Voltan yang dekat litar tapak. Okay, jadi kesimpulan ni macam ni lah. Kalau korang nak senang ingat, yang penting V dekat sini yang tinggi. Kalau nak benda ni menyala, tak kisahlah apa pun kat sini. Kalau nak dia menyala, V kat bawah kena tinggi. Tu point dia. Alright, selesai Habislah dekat situ. Kenapa kat atas dia guna K? Oh tak ada benda pun, K tu just kilo. K tu kilo, maksudnya nak tulis 10,000 serabut pula. Dia tak ada apa pun. Dia just macam memang biasa dia guna yang ribu-ribu. Tapi macam banyak lah pula. Tapi ada je soalan yang letak ribu juga. Okay. Next So ini adalah cerita. Okay, ni adalah cerita apa tadi? Pasal transistor. Okay, so sekarang kita tengok untuk yang seterusnya. Ni adalah termistor pengera kawalan suhu. Ini adalah macam contoh kebakaran. Contohlah contoh. Korang tahu tak macam alarm untuk kebakaran tu? Adakah dia sentiasa berbunyi ataupun waktu ada api je dia berbunyi? Okay. So, pada waktu dia panas sahaja. Betul lah. Kenapa perkara itu berlaku? Sebab sistem ni lah. Okay, so ini nama dia termistor. Kalau tadi kita ada perintah peka cahaya, light dependent resistor. So sekarang ni kita ada heat dependent. Tapi jangan tulis heat dependent. Nama dia adalah termistor. Okay, so termistor ni dia suka apa? Dia suka apa? Yang hot ke tak hot? Gitu kan termistor, bukan. Okay, so termistor ni dia suka yang hot je. Okay, so dia suka yang hot. Jadi katakanlah keliling dia panas. Apa jadi dekat resistan dia? Dia suka. So kalau dia suka, apa jadi dekat rintangan dia? Bertambah ke berkurang? Okay, berkurang lah. Dia suka. So kalau waktu sejuk, rintangan akan bertambah. Gitulah cerita dia. Okay, so tu kata kalau korang sekadar nak hafal je, no, banyak nak kena hafal ni. Okay, try untuk fahamkan. Okay, so anyway, kita tengok waktu siang. Perasan tak sekarang dia duduk mana? Dia duduk atas. Dia duduk atas. Okay, cikgu letak kat sini Katakanlah benda ni bateri asal 10V. Nombor ni semua random tau. Cikgu letak random kenapa? Nak senang nampak. Nak senang bayangkan. So katakanlah 10V. Lepas tu kat sini yang minimum tadi, minimum yang diperlukan adalah 5V juga. Okay, so sekarang waktu panas. Dia suka kan? So apa jadi pada rintangan dia? Rintangan dia akan very low, R dia rendah. So V sama dengan IR. Cikgu nak tanya jap, kalau R berkurang apa jadi pada V? If R decrease, what happens to V? Kurang lah kan? So itulah dia, perasan tak? Cerita dia sama je. Okay, so sekarang ni resistan dia berkurang, jadi V pun berkurang. So V dekat sini rendah. Katakanlah V kat sini tinggal 3V je sebab rendah. So berapa V dekat bawah? Okay, what's the value of voltage dekat bawah? Dekat bawah. Dekat bawah akan jadi 7V. Itulah dia. So point dia adalah sekarang ni kenapa tiba-tiba kena cakap pasal resistor seorang lagi? Sebab nak cakap pasal tapak tu, nak cakap kat bawah. Tu yang kita kata tadi. Yang penting tengok yang bawah.
Jadi sekarang ni yang bawah dah jadi tinggi. Jadi tinggi, tinggi, tinggi. So V termister kurang tapi VR bertambah. Sampai satu tahap tambah dia tu melebihi voltan. Maksudnya sekarang ni dia dah lebih daripada 5V. Jadi arus tapak mengalir ke tak mengalir? Apa base current flow ke tak flow? Okay, so base current akan flow. So kalau dah base current flow, transistor tu on, ada jambatan lah kan? So IC mengalir ke tak mengalir? VR yang ni, VR dia macam ni tau, cara tulis V adalah voltage. So V termistor adalah V untuk termistor. So VR adalah V untuk resistor biasa. So VR. Gitu. So maksudnya V yang kat bawah ni lah. Macam mana nak tahu voltan tapak? Okay, bila dengan perkataan voltan tapak, tapak tu kat bawah kan? Kat situ lah. Inilah dia. Voltan yang kat bawah. Okay, so sekarang ni, apa tadi? Arus mengalir. So bila arus mengalir transistor on, IC ni pun akan mengalir. So menyala ke tak menyala? Okay, so menyala. Tu je lah ceritanya. So dia pun menyala dah. Okay, tapi dalam ni, cikgu letak lampu juga. Boleh je ditukar kepada siren. Okay, apa-apalah apa-apa. So macam kalau dia tukar kepada siren, maksudnya kalau panas dia berbunyi lah. Dia tak adalah menyala je buat apa. Itulah cerita dia. So kalau korang perasan cerita dia sama je. Okay, tapi kena betul-betul faham. Kalau tak korang akan hafal kosong. Hafal kosong tu jadi banyaklah benda nak kena hafal. Jadi dia susah. So kita try untuk fahamkan satu-satu dia punya flow. Okay, cikgu padam jap. Okay, cikgu bagi masa. Kau ada soalan lagi nak tanya sebelum kita pindah daripada ni kita buat dalam keadaan sejuk pula. Tengok macam mana. Okay, ya. So sekarang kita akan buat setakat ni dululah. 1 sampai 5 kat mana kita? 1 tak faham, 5 faham. Untuk yang ni. Tak, dia macam ni. Bukan masalah tetap ke atas ke kalau panas. Tak, awak yang letak. Awak yang pilih nak letak termistor tu kat mana. Okay, awak yang decide nak letak. Okay, cuma bila kita letak dekat atas, panas dia berbunyi. Kalau kita letak dia dekat bawah, waktu sejuk dia berbunyi. Okay, dia bukan masalah dia sentiasa ke atas ke tak. Letak kat atas atau kat bawah tu kita yang decide. Maksudnya macam bila kita susun lita tu, kita yang decide nak letak dia kat atas ke kat bawah. Tapi nak letak tu awak kena faham nak buat apa buat benda ni. So dalam kes ni, kita nak dia berbunyi waktu panas. So kita kena letak dia kat atas. Okay, kalau kita nak dia berbunyi waktu sejuk, tak tahulah kenapa kan. Tak tahu kenapa, nak dia berbunyi waktu sejuk, kita letak dia kat bawah. Dia terbalik. Okay. Alright, so kita tukar situasi dia. Bagi cikgu padam sekejap. Sekejap ya anak-anak. Okay, so kembalilah kita dekat sini. So tiba-tiba sejuk. Okay, kalau sejuk dia suka ke tak suka ni? Suka ke tak suka sejuk? Lampu dia termistor. Dia suka ke tak suka sejuk? Kan kita dah kata tadi kan dia suka yang hot je. So bila dia suka yang hot je dia tak suka lah yang sejuk. So kalau tak suka yang sejuk maksudnya rintangan dia tinggi ke rendah?
sewaktu keadaan sejuk, apakah yang terjadi pada rintangan dia? Okay, when the surrounding temperature is lower, cool lah. What happens to the resistance of the transistor? Thermistor. Pandai. Resistor dia tinggi sebab panas. Okay, settle. So sekarang V sama dengan IR. So kalau R tinggi, apa jadi kat V? Okay, so V tinggi kan? Settle lah. So V akan tinggi juga. So bila V tinggi, cikgu nak tanya. R thermistor meningkat. Rintangan thermistor meningkat. Jadi, bukan nak tanya, nak bagi tahu. Jadi V yang kita kata meningkat tu V thermistor lah. Okay, sebab kita tengah cakap pasal dia ni. V sama dengan IR. R dia yang meningkat. So bila R dia yang meningkat, V dia meningkat lah. Macam tu. Okay, so katakanlah ni 10V. Sekejap lupa nak tulis ni tadi. Okay, so sekarang ni kalau ni VBE, okay, apa tadi, katakanlah kat sini dia meningkat, so dia meningkat dia jadi 8V. Okay, dia jadi 8V. Kita bukan cakap pasal dia meningkat ke, sebab resistance dia bertambah, so V sama dengan IR, bila R bertambah, V bertambah kan. Okay, so V atas akan meningkat, jadi berapa V dekat bawah? Okay, so V dekat bawah adalah 2V. So 2V ni melebihi ke tak melebihi voltan minimum? Exceed ke tak exceed? Okay, tak melebihi. Tak lebih lah kan? So kalau dia tak lebih, IB mengalir ke tak? Base current mengalir ke tak? Arus tapak mengalir ke tak? So transistor on ke off? Okay, transistor akan off. So kalau transistor ni off, current ni boleh flow ke tak boleh flow? Complete the circuit. Boleh ke tak boleh? Okay, tak mengalir. So kalau dah gitu, lampu menyala ke tak? Tak menyala. Itulah dia. Itu yang cikgu kata tadi. Try untuk fahamkan sebab setiap satu ayat tu dia ada flow dia sendiri. Dia ada maksud. Dia macam dia ada cerita. Lepas habis satu ada next step. Lepas habis satu ada lagi satu next step. Fahamkan dia punya story nanti senang untuk korang tulis. Okay, tadi ada kawan kita tanya apa beza V thermistor dengan V tapak. Okay, sekarang ni dia macam ni. Okay, katakanlah cikgu padam. Lepas tu cikgu kata ni 8V, ini 2V. Berapa V thermistor? Berapa V thermistor? Okay, V thermistor 8. Dia macam ni tau, V tapak tu V yang kat bawah. Tak kisahlah siapa yang kat bawah. Okay, kalau thermistor kat bawah, dialah thermistor, dialah tapak. Faham tak maksud cikgu? V tapak tu maksudnya voltan dekat litar tapak ni. Jadi kalaulah dia dekat bawah, dialah thermistor, dialah tapak. Itulah dia. Okay, dia bukan dia berbeza as in kalau thermistor je lah. Thermistor kat atas ke kat bawah ke dia still voltan thermistor. Tapi V tapak tu maksudnya V yang berada di bawah. Okay, gitulah ceritanya. Okay, setakat ni siapa nak tanya soalan? Okay, so ini adalah bahagian last pengiraan. Okay, ni pun fungsi thermistor tu untuk, okay, fungsi thermistor tu function dia adalah dia nak detect panas dengan sejuk supaya dia boleh ubah dia punya resistance, betul?
Okay, so kenapa cikgu nak ajar ni juga? Sebab ni kalau dalam exam calculation dia dalam 2, 3, 4 markah sekali dengan soalan tu. Kalau nak masuk lah, kalau nak masuk dalam exam biasanya ada soalan yang tadi tu. Okay, yang ni tak kisahlah yang mana satu, lepas tu dia akan buat pengiraan. Okay, sekarang ini adalah formula dia. Ini adalah formula dia. V out adalah R1 per R1 tambah 2 darab V in. Okay, V in ni maksudnya V input. V in tu V input bateri lah. Okay, lepas tu V out tu yang mana kita nak tahu. Okay, yang mana kita nak tahu. V out tu adalah yang mana kita nak tahu. V in tu adalah dari bateri ataupun power supply. Okay, so sekarang ni R1 R2 tu sekejap. Okay, dia macam ni Soalan pertama, calculate voltage across the thermistor. Kira voltan merentasi thermistor. Okay, sekarang ni kita nak V thermistor. Sama dengan. Okay, so V thermistor adalah yang ini adalah thermistor, betul? Ini adalah thermistor. So yang kita nak tulis dekat atas, yang kita nak tulis dekat atas adalah rintangan dia. Okay, so dekat atas ni kita akan tulis 40. Dekat bawah pula adalah total semua. Berapa total semua R? Berapa total semua R? Kita ada 40 dengan 10, jadi berapa total? Pandai, 50. Sebab 10 tambah 40, R1 tambah R2. Kali dengan input. Berapa input? Okay, input adalah 10. Mana tahu tu battery power supply 10. Okay, cuba kira berapa jawapan dia. Okay, Amalia betul. Najiha betul. Unit Najiha, unit. Rinesh betul. Lalita betul. Syasha betul. Syah betul. Izatul betul. Betul. Okay, Nabil, Fifi betul, unit tak ada, Farhana betul, Fatin betul. Okay, so dapatlah 8B. Itulah dia. Okay, tadi kan cikgu main cakap je dia bertambah lah, dia berkurang tu. Inilah dia benarnya, bertambah dan berkurang. So ni nombor exact dia. Okay, yang risau dalam exam dia bagi nombor-nombor ni. Okay, so try untuk soalan kedua. Calculate voltage across fixed resistor. Maksudnya kita nak voltage dekat sini. Yes, VR. Kita tengah nak cari VR. Betul-betul. Okay, kita tengok sikit. Izatul betul. Syasha. Brandon betul. Syah betul. Rinesh betul. Nabil betul. Kita tengah buat soalan nombor 2 Try semua orang. Atik betul. Nalita betul. Syafiq betul. Okay, so formula yang sama. Formula yang sama tapi kali ni kita nak VR. VR tu maksudnya voltage yang merentangi dia ni lah.
Okay, so kali ni berapa R1 kita? Berapa yang kita nak letak ke atas? Berapa value yang kita nak letak ke atas? Berapa nombor yang cikgu nak letak dekat atas ni? Okay, kita akan letak 10. Okay, sebab itulah formula dia gini. Just nak cakap R yang ke atas ni adalah R untuk benda yang kita nak cari tu. So tadi yang ni 40. Kenapa? Sebab kita tengah cari V dia. So yang bawah ni 10 sebab kita tengah cari V dia juga. So 10 bahagi dengan total. Total masih lagi 50 kali dengan 10. So korang akan dapat 2V. Okay, ni cara pertama. Cara kedua, kalau korang perasan, tadi kan kita dah kata kalau ni 10V, total dua-dua ni adalah 10. Kita dah dapat dah ni 8V. So kalau ni 10, ini 8, ini berapa? Mestilah 2V, sama je. Itu ceritanya. Okey, dapat ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Siapa tak ada soalan nak tanya? Siapa yang tidak ada soalan untuk ditanya? Okay. Right, so kalau tak ada gitulah ceritanya. So pada hari ni kita dah belajar pasal transistor tapi yang function sebagai automatic switch untuk cahaya dan juga untuk suhu. Itulah dia ceritanya. So terima kasih semua kerana join pada hari ni. Kalau dah tak ada soalan, cikgu akan stop recording lah. Terima kasih.